والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: bermula syarat sah istinja dengan umpama batu itu 8 perkara. Di dalam bab taharah ni salah satu fasal yang tercakupi di bawah tajuk taharah ni bab istinja. Jadi kalimah istinja ni dia umum berbanding dengan istijmar. Kalau istijmar tu kita menyuci tempat keluar najis tu daripada batu ataupun sesuatu yang pada makna batu. Adapun istinja ni dia umum. Istinja dengan air pun panggil istinja, sucikan dengan air pun istinja, suci dengan batu ataupun sesuatu umpama barang yang pada mana batu pun nama istinja juga. Jadi bila sebut istijmar, ni tertentu kita cuci dua tempat keluar najis tu dengan lain pada air lah, panggil istijmar lah. Istinja ni umum. Bermula syarat sah istinja dengan umpama batu, yakni batu dan umpamanya. Dhafat ma'tuf di atas ma'tuf alaih. Makna istinja dengan batu dan barang-barang yang pada makna batu, yakni pada hukum batu. Sama macam batu, yakni ada syarat-syarat dia lah. Dengan sesuatu yang kesat, bukan yang muhtaram, kan? Ada syarat-syarat akan datang lah. Syarat benda yang kita nak guna ganti daripada air dan ganti daripada batu. Ni batu yang kesat semua ni. Ada 8 perkara. Pertamanya dengan 3, yakni dengan mengustinja dengan menggunakan 3 batu. Maksud 3 ni 3 biji batu lah. Atau ni awli takhir, atau 3 penjurunya, penjuru batu, yakni kalau sebiji batu. Ini paling kurang. Ulama dah buat kajian istiqra'. Istinja lain daripada air ni paling minima, kot mana pun kena ada 3 biji. Kalau 2 biji takkan suci. Paling kurang nak kena ada 3 biji. Ataupun batu yang ada 3 penyuru. Kalau banyak penyuru tak apalah. Ni habis kurang lah. Ni dia buat mai habis kurang ni. Minima ni paling sikit nak suci tempat keluar najis tu, paling tidak mesti ada 3 biji batu. Kalau tak 3 biji pun batu yang ada 3 penyuru. Bawah pada tu 2 biji takkan suci. Itu ulama dah istiqra' dah. Dan jika tiada suci, maksud suci di sini bukan maksud hilang ain dan juga sifat-sifat dia. Sebab kita istinja tadi ni dengan lain pada air. Kalau kita istinja dengan air, syarat dia kena hilang ain diri najis serta sifat-sifat dia, bau, warna dan rasa. Tapi kalau bab kita istinja dengan batu ataupun lain pada batu ni, maksud suci di sini iaitu hilang ain sahaja, walaupun masih ada bau. Dia takkan hilang bau sebab dengan batu ni dia tak menghilangkan bau, dia dengan air je. Satu suci di sini makna hilang ain walaupun masih kekal bau. Kalau lah tak suci, tak sampai pangkat tu lah, tak habis taik lah dengan 3 batu, maka ditambah, ni wajib ditambah hingga suci. 4 ke? 4 tak suci, wajib lagi 5. Dia tak ada had lah. Kerana paling kurang 3. Kalau 3 tu masih tak suci, kena tambah 4 ke, 5 ke, 6 ke,
7 ke? Tak kira lah. Lebih daripada 3 tu berapa tak apa. Tapi kalau boleh kita usaha untuk mengganjilkan bilangan batu. Kalau 4 nak balas biji ke, kan bagi cukup 5. Nak bagi ambil angka ganjil tu. Sunat lah. Dan keduanya, syarat nak sah istinja dengan batu dan lain pada batu ni, batu yang suci. Mestilah batu yang suci, bukan batu mutanajis. Batu yang suci ni ada 2 lah. Ini mesti batu. Satu-satu ya, batu yang suci mana bukan batu mutanajis, batu yang kena najis. Kalau kita guna batu yang mutanajis, dia ada 3-4 penjuru, tapi hak kita guna untuk istinja tu tang tak ada najis, tak apalah. Janganlah kita guna tang bekas yang ada najis, sama ada najis tu najis yang kita dah guna batu tu sebelum tu, ataupun batu tu kena najis. Dia mesti batu yang suci, tak ada najis pada batu tu. Dan ketiganya daripada 8 tu, belum kering najis yang keluar itu. Kalau kencing ni dia lambat kering sikit, tapi kalau berak dia cepat kering. Kita duduk biar lama, duduk kena angin pula kan. Macam jamban lah ni pula, jamban orang pasang kipas kan. Rumah kita boleh tak ada kipas dalam jamban. Jamban awam ada kipas tu. Wiu kan, tambah R&R. Laju kering tik tu ya. Dulu jadi kes dulu zaman bila hak bonti R&R yang tak ada. Oh loh, masalah kan, masalah kalau kita masuk kencing berak tak apa, masalah basuh hak guru tinggal dah tu. Oh tu hak tu semua. Masalah kencing berak kita masuk balik tu tak apa tak boleh baik, masuk dia tinggal dah 2 orang dah lah tu. Tu yang masalah. Nak buat macam mana? Tak berak nak terbit. Nak berak juga, tambah hasil usaha lagi atas tu. Paling teruk kali cleaner. Main nak suci tu Allah. Tak nak guna. Ayam tak ada. Guna-guna kemungkinan berlaku. Walaupun tempat kita ni tak ada masalah. Ayam banyak. Tapi katakan kita tak musafir. Sampai pitang mana-mana. Anirat. Ayam tak ada. Dah kali buang kali dengan selok-selok tutup. Kencing gagah lagi. Berak payah. Dia mesti syarat dia nak pakai tisu ke, batu ke. Lah banyak tisu lah. Man dulu kan ada tisu. Tisu syarat dia sama. Mesti tak kering lagi. Kalau kering dia payah keluar. Basah tak apa. Dan keempatnya, tiada berpindah najis yang keluar itu daripada tempatnya, tempat keluar. Meracik dah bidang lain, tak boleh lah. Dia hanya tempat keluar saja, makhraj saja. Kalau kita kata halaqah dubur saja, kalau dia meracik kat tepi papan punggung tu, berak tak cirit. Tak boleh lah, kena pakai ayak. Kena pakai ayak tang meracik tu. Adapun tang makhraj dia tak apa ke. Tak tahu macam kalau kena tik tang ni kan. Kita ambil batu tak mau, tu tak mau. Yang kita kata sama pula kan. Kena tak cicak basah. Ambil tisu ya lap, tak basuh. Tak suci. Sebab apa tak suci? Ha? Benar? Kenapa tak suci? Tak perasan. Dia bukan masuk bab istinja. Orang kita berak kot jangan ke? Yang tempat keluar najis. Tu bukan tempat keluar, kena najis. Ada orang berak kot tangan. Tak boleh, kena tak jejak basah nak basuh. Balik dengan tisu saja. Tak boleh. Kena darah, tak boleh. Mana basuh? Dia hanya bab istinja Lepas tu kalau najis tu berpindah pelanti meracik pitang lain, kena halaqah dubur ke, kena kaki ke, tak boleh. Ambil batu ke pelik tak. Dia tang tempat keluar najis iaitu halaqah dubur ataupun tang zakar tu. Farash. Dan kelimanya, tiada datang atasnya oleh najis. Yang ni najis yang lain. Jangan kena najis yang lain.
Jangan kena atasnya najis yang lain. Macam mana kita berak-berak meracik air naik ke jubuk balik? Tak boleh lah. Meracik betul kena lubang jubuk. Tak boleh. Tak pun meracik najis lain. Kencing meracik. Dia kena balas gayak. Atau suatu yang basah. Satu yang basah ni apa? Kencing peluh. Berak tengah hari. Berak tengah hari. Kencing kita berak peluh maramu. Meneleh pergi kat muka. Meneleh pergi kat muka tu sesuatu yang basah. Tak boleh lah. Tak pakai air. Dan nak pakai batu juga tak boleh lah. Tu sesuatu yang basah. Kena apa-apa yang basah. Selalunya peluh lah. Dan keenamnya, daripada 8 syarat sah istinja, tiada melampau, yakni melajak. Najis yang keluar itu akan safhah dubur. Maksud safhah di sini halaqah. Asal safhah ni papan dubur ni, papan punggung. Mana janganlah najis tu meneleh lah. Kalau kita kencing pun meneleh mai ikut kepala. Zakat tak mau. Dia mau masih lagi di tempat dia. Kalau zakat tu meneleh pi yang lain lah, tak mau. Kena sayak. Dia berak pun tak mau dia punya najis tu melampau halaqah. Masuk safhah sini halaqah. Bukan masuk papan punggung. Halaqah dubuk. Apa halaqah dubuk? Lubang jubuk. Lajak dah tak mau. Dan hasyapah zakarnya zakat seseorang ni sebab kencing lah. Kalau dah meneleh dah tak mau. Meneleh kat kepala lah tak mau. Kena pakai air. Pakai tisu pun tak mau. Dia lagi mana tak kena kepala zakat tu. Kalau kencing dah kena, tak dengan tisu pun tak dia. Kena balas dengan air. Tu yang ke-6. Dan ke-7nya, tiada kena akan dia oleh suatu yang cair atau air. Yang mana kena lain daripada air lah. Tadi suatu yang basah tu, jangan kena tisu ataupun retas yang basah. Tak mau. Mana kalau kita nak istinja dengan tisu, jangan bagi tisu tu basah. Kalau tisu basah tak mau. Mau tisu kering. Kena tisu kering. Ini satu yang basah dengan satu yang cair ni macam peluh ni. Tadi ni contoh macam kita tisu tu basah lembab. Tak mau lah. Yang ke-7 ni macam peluh lah. Dan ke-8nya dapat disuci akan dia dengan batu dan umpamanya. Kita tengoklah keadaan najis tu. Kalau kita balik dengan batu boleh guna. Tapi kalau balik dengan tisu pun rasa macam tak boleh nak suci, tik liat. Itu tak mau, kena pakai air. Kalau tik tak liat tak apa. Tik liat ni payah ni. Dia kena dengan air ni. Dia tak habis. Maka jika kurang satu syarat daripada beberapa syarat itu, syarat yang 8 tu, nescaya wajiblah istinja dengan air. Itu guna air lah. Tapi tak wajiblah segera. Tapi kok mana kena pakai air lah. Kalau ternapi satu syarat je lah. Kena ada 8 syarat baru boleh guna dengan tisu ataupun batu. Bermula yang terlebih afdal, mula istinja dengan umpama batu. Ni paling afdal sekali lah. Paling afdal sekali. Kalau kita kencing ataupun berak, guna kedua-dua. Rumah kita tak ada tisu, masuk tanah awam. Kencing, palik dengan tisu dulu baru basuh. Boleh pahala penuh. Kalau istinja dengan air ni 70% gitu je. 60-70%. Pahala dia tu. Kalau dapat pahala penuh, afdal ni maka nak aksaru sawaban. Pahala lebih. Tapi di rumah kita tak ada lah tisu kan. Kalau kita masuk tanah awam, banyaknya ada sedia tisu. Lebih lagi R&R lah. Dia ada tisu. Kita hadis geng tak mau basuh bungkuk dah. Itu yang kedua. Kadang-kadang negara yang bukan dikuasai oleh orang Islam ni tak ada air. Siapa nak galak? Negeri mana tak ada air? China. Tak ada air. Bukan air tak ada. Tandas tak. Tak ada air. Bukan.
Di mana? Di area Putrajaya macam apa? Tak ada ayak. Dia buah tisu ya? Dia buat tisu. Dia punya tu yang jenis keluar tu. Tak reti nak pakai. Bagaimana? Ada Keluar juga. lubang Jamal. Ada juga ayam, cuma kita kena adjust lah dekat dia. Ada ayak ke? Dia tak ada antara negeri bukan Islam ni banyak tak ada ayak. Vietnam tak ada ayak. Turun Nepal dah kita pergi Danban. Tak ada. Tak ada. Dia pergi Hanoi macam tu. Ho Chi Minh macam tu. Dia tak tisu kan? Ada tisu Oh, kita tak boleh. Kita tak besar kan. Ribu kan? Rimah. Masuk tu. Ui ayak tak ada. Berak guna. Dah keluar pula cari botol tersaan. Tak buat tu, kita tak boleh. Kalau kata kencin gegah. Kalau berak tak boleh. Kan? Dia rasa macam duduk teh minyak. Tak boleh, heavy. Kita tak biasa aku tu, dia berlengah. Dia kena ni Vietnam. Terkencin jalan tu pun berasa mana ada. Jalan cari sungai terjun. Tak boleh lah. Vietnam macam tu, negeri bukan Islam. Kalau Mesir, ayak ada paip tapi tak ada paip ni, cukup payah. Dia paip. Ayak tu duduk dalam lubang jamban. Kita buka ayak, dia tembak kena betul jumpa. Jadi gitu. Kita duduk dalam mana? Dia tekan. Tembak ke bawah. Payah. Selerak ting. Apa? Tapi Mesir tu. Mesir. Kita kata, tak bicara apa ke ada kot ni. Try pergi luar tahu lah. Ni duk pusing kot ni Tapi negeri-negeri luar jalan ambil tu, macam-macam kita jumpa. Dia pikir-pikir dengan pala apa kita gamak dengan pala. Kalau negeri bukan ada Islam ikut payah sebab ni. Makan minum pun payah. Kencing berak pun payah. Cukup payah. Tu afdal dia kita guna lain pada batu dulu, buh tisu dulu. Kemudian diistinja basuh dengan air pula, tapi tak wajib segeralah. Kencing dulu, kencing. Apa nama kalau kita kencing dengan berak, nak basuh kat mana lu? Kalau kita nak istinja lah, kan? Kita selalunya kalau kita berak mesti kencing, mana ada orang berak tak kencing, kan? Dia kalau ambil pekeh kencing tak berak, kalau ambil pekeh berak sekali kencing. Dia package dah. Kita nak istinja guna. Dia kata sunat kita guna dua-dua. Nak basuh mana lu? Kalau kita berak, selalunya kita basuh mana lu? Tu basuh mana lu? Dia kira afdal ni. Hak kita basuh kira ikut suka kita basuh kan. Nak kira afdal ni. Kalau istinja dengan tisu nak guna hak mana dulu? Masalah kencing berak lah. Masalah kencing nak pergi balik pungkok apa kan. Macam mana lah. Kencing dengan berak. Kencing sekali dengan berak lah. Dia kata sunat kita guna istinja. Kalau kita duduk di rumah kita basuh. Dia kalau kita kencing sekali dengan berak, yang afdalnya dia suruh kita guna lain pada ayak dulu. Nak balik nak mana? Balik pungkok dulu. Balik pungkok dulu. Lepas pada tu baru basuh zakar. Baru balik zakar. Buang tisu, lepas tu basuh. Kalau nisbah basuh, afdal kita basuh zakar dulu baru basuh halqah dubur. Sunat dia gitu. Kalau kita nak guna tisu, sunat pungkok dulu baru zakat. Kalau kita nak ambil dua-dua ni lah, kita kencing berak kan. Kita kencing berak, maka kita guna tisu, kita palik tik dulu. Bila palik tik, baru kita istinja tempat kencing. Sebab elak dia tik lebih cepat kering berbanding kencing. Kalau kering tak malah. Lepas tu yang kedua, bila kita basuh zakar kan, baru kita basuh halaqah dubur. Sebab kalau basuh halaqah dubur dulu, kita basuh halaqah, baru kita basuh zakat, dia nak mercik pitang halaqah dubur. Kita duduk tinggung tu, sebab tu dia suruh kita basuh zakat dulu. Ayak tak naik dah.
Tapi kalau kita basuh jubuk dulu baru nak masuk zakat, kan zakat lah dia boleh jadi meracik. Ayam tu turun pergi situ nak kena balas pula tak menggok lah. Ya, balik berak sekali tengok basuh tu. Meracik ke tak? Dah ada termenung balik tengok. Balik berak lagi. Habis. Dan tu dalam kitab ni tak sebut, dalam kitab Sabilul Muhtadin dia sebut kaedah tu. Sama. Dan haram orang yang qada hajat berak. Qada hajat, apa qada hajat? Ni badal pada kata qada hajat ni, berak atau kencing itu haram lah berhadap qiblat. Qiblat ni qiblat sekarang lah, iaitu Baitullah lah. Kalau Baitul Maqdis qiblat juga, tapi dia panggil qiblat yang mutaqaddim, kan, qiblat hak dulu. Qiblat dulu tak apa, tak haram, cuma makruh. Berak tala belah Baitul Maqdis, kemudian makruh. Kalau berak kencing tala betul dengan Baitullah, hukum dia haram. Tu dia panggil istiqbal, menghadap. Kencing tu dada kita tu menghadap, dia banyak qaul lah. Ulama kata menghadap tu menghadap kemaluan. Ada yang kata menghadap dengan badan, ada kata menghadap dengan dada, tapi ulama tamat kata menghadap dengan dada. Tu kencing tu kan dia hadap tu dengan dada. Zakat pikuk tu. Kan pikuk tu. Ada orang kencing kat tu, orang kat pikuk tu. Ada bisa kencing kat bawah kan. Tu dia iktibar dada menghadap kiblat. Haram tu. Haram kita menghadap dan membelakang akan dia akan kiblat. Dia panggil istidbar. Kiblat belah ni berak kot tu, kencing kot tu, ataupun kiblat belah ni tala kot tu. Kiblat belah ni berak kot ni, kencing kot ni, walaupun jubuk di belakang, dada tu nak kiblat. Kalau membelakang kiblat, tala belah ni, kiblat duduk belah sana, dua-dua haram. Berak kencing tu walaupun rayah dia di dalam rumah. Maksud dalam rumah ni dalam bilik ataupun rumah. Tapi maksud dengan rumah di sini iaitu tempat rumah bilik yang bukan disediakan untuk qada hajat. Bilik tu bukan untuk qada hajat, tapi kita pergi kencing berak dalam tu. Tu jadi haram. Tapi kalau bilik ayak dah tak apa. Walaupun arah kiblat tak apa. Sebab dia disediakan untuk kencing berak. Macam bilik ayak kan. Memang kot jamban pun, tapi sebaiknya kalau boleh tu telah boleh lah. Cuma nak segi haram apa dah. Tak haram. Tak haram. Kalau nak warok ni tak buat lagu tu. Tapi sebuah hukum syarak tak haram apa gitu. Jamban kita telah belah tu tak ada berak, tak ada salah apa. Termasuk rumah di sini, rumah yang bukan dibuat untuk tempat qada hajat. Macam dewan yang luah ke kan, mana luah tapi kencing dalam tu. Ataupun bilik mandi. Kita buat untuk qada hajat tak dalam tu. Dia buat untuk bilik mandi. Kadang-kadang kita kencing enggak. Maksudnya dia sedia. Dia sedia untuk lah mandi dengan kencing lah. Kadang-kadang kita kencing. Dia kencing tak? Duk kencing tak? Kalau kencing kita marah lah. Kau berak sekali. Mohong lah. Mesti kencing lah. Kencing lah. Mesti kencing lah. Tu kalau sedia tak apa. Kita buat untuk qada hajat. Tak masalah. Tapi masalah kita kencing berak dalam bilik rumah luar tu. Itu tak boleh. Dia bukan disediakan untuk qada hajat di situ. Tapi yang kata haram tu jika tidak ada dinding, sesuatu dinding yang menegah di hadapannya. Maksud dinding di sini tak mesti dinding kita ambil kayu pacak tak apa dah. Tapi jarak kita dengan dia tak lebih daripada 3 hasta. Dan tinggi dia tu mesti 2/3 sulus hasta. Sulus harta dia panggil sulus zira'. Kat tu tak apa.
Ni kencing luas terbuka. Tak boleh Kalau rapat dengan dinding tak apa. Dekat dengan dinding. Tu dia kata tu. Jika tidak ada dinding di hadapannya, dinding hak dia menghadap tu, atau di belakangnya kalau dia berak, dia membelakang kiblat. Jarak di antara dia tu tiada lebih daripada 3 hasta. Antaranya dan dinding yang tinggi. Atau di belakangnya tiada lebih daripada 3 hasta. Antara dia dengan dinding tu. Mana kalau dinding tu ni, ini kalau tempat yang bukan kita sedia untuk qada hajat lah. Kalau dah jamban dah, tak ada masalah, tak timbul isu ni. Dinding 3 hasta. Jarak. Jarak lah. Antara tu dinding dengan dinding juga 3 hasta. Tak, dia dengan dinding. Dia telur Rumah bukan ada 3 hasta, 300 hasta dengan dinding tu. Dia dengan dinding tu. Jangan lebih 3 hasta. Jarak tu. Lagi pula syarat dia, dan dinding yang tingginya 2/3 hasta. Yang ni sekurang-kurang mesti tinggi 2/3 hasta. 1 hasta 2/3, 12 inci lah sekaki. Sebab 1 hasta 18 inci. Mesti habis-habis tak ada pun. Dinding tu syarat dia mesti satu kaki. Satu kaki. Sebab 18 bahagi 3 6 kan. Ni 2/3 hasta 12 inci lah. Mesti tinggi dia tu 12 inci. Bisa tengok bilik ayak kencing. Dulu kan ni. Zaman dulu ni bilik ayak kencing boleh tengok tu nampak. Nyawa memang dah lah. Ni kadang ni pondok ada dulu. Pondok Tok Salesik dulu ni. Zaman saya duduk dulu surau kayu. Lama ni. Surau lama. Tempat kencing dia gitu. Dia buat malah kalau jalan tu. Belah ni tinggi sikit. Kita duduk sebelah ni. Ni. Kalau kencing boleh tengok. Nampak? Saya payah kalau nak kencing tengok orang tak ada bau kencing. Kita tak biasa kan. Tak boleh. Jamban dia gitu. Dia punya tempat kencing. Jamban hak dulu ni. Jamban lah kalau kita pi. Kita naik pi surau tu belah kanan kan. Jamban pi situ. Dulu jamban sini. Papat jalan ni. Tu jamban. Jamban pun pi lompat tendang pun runtuh. Jamban dulu. Mana duk pondok. Dah mandi. Kepung gitu ya, tang telaga tu. Pop-pop tani tu pergi kencing gitu ya. Semai tu pinggung mau kencing gitu. Kita malu sikit. Cedok ayak lari pergi belakang kok kambir kan, kencing tu. Tapi tani ada juga dinding. Tu ubat tinggi gitulah. Kalau kita duduk tak nampak pala. Zaman dulu gitu lah, nama zaman dulu pondok. Pergi jalan tu. Mana? Tang tu kan, tang telaga kan. Tang tu lah. Pendi tang tu juga. Cuma dulu tak buat gula lah. Dulu kan ada apa hadang pun. Ada lepas tarik bubuh. Ni gitu-gitu ya. Kain-kain terpan gitu. Ni ada zen tu. Orang pakai buah zen tu. Dulu kan ada gitu. Bung-bung pada dulu kami mana ada apa. Mana duduk ni. Geng-geng tu sambil tinggung mau kencing gitu. Duk ada perajan duk kelai kat kita hampa mau kencing macam kambing. Ni kawan-kawan duk itu tu ni. Mandi mamai tu biayak tak nak kering. Biru. Kalau kita pergi kencing lautan tu. Di lautan tu jangan talah belah kiblat. Tu nak diharam tengah padang. Lautan kalau duduk dekat dengan pokok tu lah. Tempat tu lah. Tempat lapang. Tempat lapang bukan tempat kencing, tempat berak kan. Kalau ada bangunan untuk khusus untuk kencing berak tak apa. Tu pun syarat kena dinding lah. Jangan pergi pacak apa tumang ni tu tak ada ya. Ni kurang-kurang dia kayu. Kayu sebatang tak apa dah. Tak di depan kita. Walaupun kita talah belah kiblat tak haram lah. Tak haram lah. Dia ada halangan lah. Tapi syarat Allah kiblat tu mesti tinggi kayu tu sekaki.
Dan kita dengan dia tak lebih 3 kaki. Kalau kita pacak sana, main kencing sini, tak mau. Mendekat kita pacak depan kita gitu, kencing. Walaupun belah kiblat, tak apa. Maka jika ada dinding, tinggi dinding tu 2/3 hasta dan duduknya tiada lebih daripada 3 hasta, maka tiada haram. Itu tak haram. Walaupun kalau kiblat sekalipun. Melainkan tiada haram berhadapan dan membelakang kiblat, ia berak atau kencing pada jamban. Tengok. Melainkan, ni istisna mana ni? Istisna kata haram qada hajat, kencing ataupun berak berhadap kiblat tu. Hal ini kecuali tiada haram berhadapan, menghadaplah, maksud berhadapan ni, dan membelakangkan kiblat. Lagu mana? Ia berak atau kencing. Tafsir pada kata berhadapan, membelakang tu lagu mana? Mana dia berak kencing pada jamban. Apa jamban? Tempat yang disediakan bagi qada hajat. Memang kita peruntukkan untuk qada hajat. Maka tiada haram dan tiada makruh dan tiada khilaful aula berhadap atau membelakang kiblat pada tempat itu. Nampak? Kalau kita buat jamban dah, tak ada masalah apa. Makruh apa pun tak. 34. 34. Tak haram apa? Makruh pun tak. Khilaful aula pun tak. Khilaful aula ni dia bawah sikit pada makruh. Kan khilaf lebih aula, mana tak usah ubat. Macam kita ambil air zam-zam basuh kencing lah. Tak makruh. Mazhab kita tak makruh. Tapi khilaful aula. Pasal khilaful aula tak usah ubat lah lagu tu. Dekat-dekat nak makruh dah. Khilaful aula. Sama ada dinding atau tiada. Kalau kita dah sedia dah untuk tempat qada hajat, tentulah orang nak berak kencing tak buat dinding, faham tak apa? Zaman dulu orang kencing berak kot batu lah. Kan zaman Rasulullah dulu macam tu lah. Tak qada hajat kan ada kepung-kepung apa. Itu Rasulullah berhenti tengah ladang pun. Nak qada hajat, Nabi gamit pokok. Pokok main kepung. Rasulullah qada hajat. Kan habis qada hajat, para sahabat pergi tengok, tak ada. Kalau ayat kencing Nabi biasa dapat kat sahabat, tapi Nabi tak nak dapat. Bumi telan cepat-cepat. Yang boleh sahabat minum ambil kencing pun ke Rasulullah kencing dalam mangkuk. Untuk sahabat ada minum. Dan balik biasa minum. Saya zaman dulu budaya orang Arab, orang lelaki-lelaki pi tandas ni, tandas semua duduk luar. Mana ada tandas dalam rumah dulu. Memang orang tua-tua dulu tak ada tandas dalam rumah. Semua duduk telaga. Jamban duduk luar. Telaga pun duduk luar. Medan nak mana? Tak ada. Zaman dulu macam tu lah. Tanya ayah duduk tani ke tu. Berak luar. Malam ni berak siap-siap lah. Awak takut nak berak pula. Berak katak bunyi yang terkejut lah. Zaman tu kan zaman hutan cok-cok. Terkulak sama. Ha? Berat dengan orang berkawal kat luar. Ya, zaman tu bilik ayak duduk luar, jamban duduk luar. Zaman Rasulullah lagi lah. Budaya orang Arab pula. Kalau orang lelaki qada hajat belah siang. Belah malam takkan pergi zaman. Untuk khusus untuk orang perempuan. Kalau orang lelaki pergi bilik ayak waktu malam, itu menyalahi adab. Tak beradab. Bahasa orang perempuan pula akan pergi bilik ayak waktu malam. Kalau pergi belah siang, muka tak tahu malu. Arab macam tu. Dulu Arab dulu lah. Budaya macam tu. Lepas tu kencing berak tak nak, kencing dalam bekas. Kalau kencing pun kencing dalam mangkuk ke apa, lelaki dia pergi tahu. Kalau malam saat ni pergi nak lelaki pula, lelaki tak keluar kencing. Kencing dalam bekas, bini tahu. Budaya gitu. Memang tak sama. Kalau kita mikir takkan nampak lah. Kecuali kita hadap macam tu. Macam tu. Kita tak kira siang malam. Lelaki perempuan tak kira. Apa nak terberak kencing, pergi kencing berak lah. Kita orang Melayu ke tu. Orang Arab dah. Sebab tu Rasulullah mengkit mana nak kencing. Rasulullah tak pergi apa. Kita nak kata awak lah Nabi segan sangat. Sampai segan nak kencing baik tidur. Nah, kita kena tahu situasi. Kan haji ni tak kerti apa ni. Nak ambil salah.
Rasulullah pun dia nak kira salah, mampus. Rasulullah kayak kencingkan aja. Tak basuh pun tak apa. Kencing Rasulullah harum, bau kasturi. Tak ada benda-benda luat kat Rasulullah, tak ada. Sebab tu Allah lalatkan benda hurung, nyamakkan benda ketik. Punya bersih Rasulullah. Baju Nabi tak pernah benda-benda hurung. Kita kalau lalat orang masuk mulut banyak kali punya tak ada standard. Tu je bakar pada si kata punya tak ada standard kita ni. Buat kencing berak lah. Berhadap atau membelakang kiblat pada tempat itu sama ada dinding atau tidak. Dan sunat menjauh qada hajat berak kencing. Apa qada hajat berak kencing? Dan ludah. Dan buang gelema. Buang kahak lah. Dan gelema. Orang utara tak panggil kahak. Orang panggil gelema. Tu dia gelema segantang kan. Sebab tu dia kata Ramli Syarif ni, orang tua-tua kata gelema dia apa gantang kan, suara dia gitu kan. Orang tak panggil kahak, orang tak kata Ramli Syarif kahak banyak, tak ada. Orang tua-tua kata tu dia gelema dia apa gantang kan, suara dia apa-apa orang kan. Geng dah dulu rajin kata Ramli Syarif ni kalau batuk kalau gelema telan balik kata tidak hilang seni suara dia tu. Geng tu boleh mereka kalau itu. Gelema. Orang sini tak panggil kahak, orang panggil gelema. Ni gelema siapa ni? Dia takkan kata kahak kahak ni. Kalau kata ni kahak siapa? Caish. Kita dengar cakap caish. Jadi tak sedap, tak masuk irama dah, kena gelema. Buang gelema ke dalam air yang tenang. Buang dalam air yang tenang makruh. Walaupun kita piduk kencing berak ludah layak yang parit tu, yang tenang, makruh. Sebab apa makruh? Sunat menjauhi, makruh belaka. Sama ada air itu banyak atau sedikit, parit sekalipun, dan timba lah, makruh. Melainkan air itu banyak seperti laut. Makna banyak ni lebih dua kolah tadi kan? Kecuali kalau air tu banyak sungguh, tak apalah, berlaut maka tiada makruh. Makruh kita buat gitu, walaupun air tu kita tak guna, tak boleh cin dalam parit ataupun cin dalam longkang, makruh. Melainkan pada malam maka tiada makruh. Melainkan makruh juga kalau kita kencing tempat bergenang air ni pada waktu malam. Sebab apa? Itu tempat jin duduk. Maka makruh berak kencing pada air ni, berak layak, kencing layak, kemudian makruh waktu malam lah. Pasal apa? Kerana air pada malam tempat jin duduk. Kencing dalam parit ke apa, kencing dalam sungai pun makruh, sebab kan menyakiti makhluk jin. Inilah yang kata makruh kencing dalam air, walaupun air tu sikit ataupun banyak. Tu hukum tu pada air milik sendiri, air hak dia lah, atau air yang mubah, mana parit penggunaan awam, tiada milik siapa-siapa, bukan hak orang. Ni pergi kencing dan telaga orang tak boleh. Pergi kencing dan timba orang tak boleh, itu jadi haram. Mana kita kencing dan timba kita, kencing dalam air takungan, kencing dan telaga kita, itu makruh lah. Tapi kalau hak meredak orang tak boleh. Kencing dan sungai, itu air mubah. Sungai kan siapa? Rizak kerajaan. Mana ada sungai tak rizak? Itu tunjuk. Tak ada. Dia semua. Termasuk hak dalam mangkuk jamban tu juga. Dah tu dah. Tapi kalau ikut ilmu perubatan pun dia tak bagus kencing layak. Tapi kita kena kencing dalam. Sama ada kita duduk layak ataupun kencing ikut layak. Dia tak buat tak elok. Dia tak elok.
Dia kena Mungkin kalau habis tempat Omin dulu orang tu boleh. Beli telur depan. tak apa, dia senang ejah. Senang ejah, kan tak ada ejah. Kan dia orang panggil fleksibel 360 darjah. Ejah. Inilah kembali mas. Inilah tu lu hukum makruh kita kencing. Makruh kita buang gelema, makruh kencing berak ludah apa semua tu kalau ayak sendiri atau ayak mubah. Kalau ayak sabil, ayak milik orang tu haram. Adapun ayak yang disabil, ayak ni dia sabil lah, dia panggil ayak musabbalah. Ayak mana ada orang wakaf. Sabil. Kalau wakaf benda kekain, yang kekal tanpa ayak tu guna. Macam ayak masjid kan. Hui, ayak orang wakaf, bukan ayak orang wakaf. Ayak sabil. Sabil untuk qada hajat. Ada yang sabil untuk minum. Kan? Ni orang sabil-sabil untuk qada hajat, dia pergi hentam basuh mutu. Semua bak dia haram. Kan? Pergi basuh mutu di masjid, cabuk semua. Apa pun tak kerti gitu. Ada tu. Ayak sabil untuk minum situ, dia angkut betung-tung balik rumah dia. Pasal apa? Pasal ayak dia tu ayak tapis kowi. Dia tadi rumah tak boh kowi. Angkut main betung-tung balik. Mana boleh orang sabil sikit-sikit minum situ je. Dah macam tu. Dia angkut tung main. Dia dah sedap ayak kowi. Dia tu ada adik kedekut rumah kowi. Ada. Dia kata Islam. Buat main kali tung. Aduh. Macam-macam. Orang sabil untuk minum ni. Atau milik orang. Ayak milik orang. Ayak milik orang tu dengan tiada diketahui redha tuannya. Kita tak tahu tuan dia bagi tak bagi. Tapi siapa nak bagi. Kita duduk kencin ayak orang. Kan? Kalau tanya siapa orang tak bagi. Kencin dan telaga kawan tu. Dia kata hai elok orang kencin. Esok pagi aku nak kumuk ayak tu ya. Apa masuklah ayak tu tak jadi najis lah kan. Sebab ayak banyak. Tak boleh haluat. Siapa tak apa. Maka iaitu haram jikalau banyak seperti lauk sekalipun. Tak ada. Kolam orang. Dia kencing dalam kolam kan. Wah, bukan nak berubah ayak dalam tu. Tak boleh sebab tak reda hak milik dia. Dan makruh berak kencing di bawah pohon kayu yang bangsa orang makan buahnya. Jenis pokok-pokok yang jenis dimakan buah dia. Tak boleh. Mak ada apa nama waktu berbuah ke ataupun waktu tak berbuah. Tu sebut tu pokok kayu yang jenis bangsa ni jenis orang makan buah dia. Kalau pokok kayu jenis orang tak makan tak apalah. Buah gorah tak apa. Buah gorah atau buah gorah. Oh tak tahu lah apa buah gorah. Kalau buah cermai tak boleh orang makan. Jenis buah gorah apa orang tak makan. Tahu buah gorah. Lagi tak tahu. Google lah gorah ni kena. Tak tahu bahasa sorak panggil apa. Buah gorah orang tak makan. Tapi orang tua dulu ambil ke muda-muda. Masak macam-macam buat. Dulu kan ada banyak kan. Dia makan boleh. Biasa pergi dulu rokah orang tua tempit. Hoi, hang nak penin. Orang budak-budak lapar. Hangat tu. Sibik tak ada makan. Toh ke. Waktu marah. Ha? Sebab apa ada kan? Rambia boleh kan. Rambia sedap tak. Tapi makan banyak tak keras. Tapi gedebuk luruh gedebuk tu. Kulit keras. Dia rekah boleh. Memang budak-budak dulu. Tak sakit gigi buat. Tapi sedap. Makan masuk 3-4 biji berak tak boleh. Taik dia jadi keras. Zaman budak-budak dulu lah. Tak ada kot rambia pun. Apa nak buat apa kau orang nak buat atap. Habis pokok lama-lama ni habis dah dah. Jenis pokok orang makan lah. Sama ada waktu berbuahnya atau tiada. Tak boleh. Makruh. Tetapi jika masa belum ada buahnya dan ghalib ditimpa hujan di tempat itu sebelum berbuahnya, maka tiada makruh. Kalau pokok tu kita berak tapi time tak ada buah ke lah. Tak sampai masa dia. Kita berak selalunya hujan turun habis lah. Tak apa.
Tapi kalau hujan tak turun, terik tu duk ada, hukum dia makruh. Habis. Dan makruh qada hajat itu pada jalan yang lalu oleh orang. Merah kot jalan. Merah berak tempat orang lalu lah. Dia menyakiti orang. Keruh berak tu. Orang dulu tu. Dan duduk tinggung semang-semang. 3 ketui dah lepas. Zaman dulu bukan ada heran kan. Ambil sembang dulu sambil duduk sembang malam. Kain belekat tu dia sentung tu. Ini cerita zaman-zaman dulu lah. Orang tak berak dah kot jalan tu. Jenis tu. Anak-anak habis tak ada duduk rumah tepi rel, tak berak dalam rumah, pergi berak tarik tepi. Macam-macam lah. Dia tak payah basuh apa dah, ke berak-berak. Tentung kat belakang tu jalan tu balik. Aduh. Apa ingat zaman geng-geng tu mati sengah tu. Tahu zaman apa. Yang duduk sembang tu, dia duduk kan sokup kain tu. Bangkit tengok tu dia. Hentam dalam jalan tu. Orang tak nampak esok bersepai gitu. Aduh, macam-macam makruh. Bawa aja gitu. Dia kalau kain dia sekup macam tu, dia tak kira 3 sekali. Tu kain kan dinding. Maknanya tak terpakai lah. Tak boleh ya. Tempat lapang, bukan tempat orang berak. Dan makruh qada hajat berhadap kepada matahari. Atau bulan pada ketika naiknya atau ketika jatuh matahari ataupun bulan. Ini masalah negeri yang kiblat. Bukan matahari naik lah. Dia naik turun tu kan arah. Kita kata kalau kita ni timur barat lah. Kalau negeri yang bukan kiblat dia arah matahari turun, matahari naik, itu makruh lah. Macam kita kata kita ni matahari naik kot ni kan, turun kot ni. Negeri kita tu kiblat kot tu, tu makruh lah. Tapi kalau negeri kita arah kiblat naik turun kot ni, tapi berak kot tu jadi haram lah tu. Ni bukan kes ni semua contoh bukan berak dalam jamban lah ni. Itu kira dalam jamban pula. Matahari naik turun tu. Macam kita negeri naik turun lah. Naik turun dah ni. Jangan nak berak mengadap kot ni, turun mengadap kot tu lah tengah padang apa tu. Mengadap kot tu tak apa. Dan tiada makruh membelakang akan keduanya atas yang muktamad. Kalau membelakang itu makruh lah. Tiada membelakang tak makruh, menghadap baru makruh. Ini negeri yang kiblat bukan arah matahari naik lah, dan bukan arah matahari jatuh lah. Kalau arah tu haram juga. Matahari yang muktamad membelakang. Macam kita kata kot ni lah, matahari naik kot ni kan. Matahari naik kot ni. Sedangkan kiblat belah sini, kita berak kot lah matahari naik atau matahari jatuh. Macam kita ni, tanah Jawi ni semua arah kiblat matahari jatuh. Dan daripada Singapura sampailah Bangkok, arah kiblat kita adalah matahari jatuh. Kalau negeri-negeri lain tu dah, negeri lain utara. Macam Madinah, dia utara Mekah. Mana kalau orang yang duduk di Madinah nak menghadap kiblat, kena menghadap belah selatan kan. Kita tengok barat. Dia tengok kedudukan bumi lah. Macam kita duduk di Khatul Istiwa. Khatul Istiwa ni arah matahari terbenam tu, itu arah kiblat kita. Tapi kena tengok lah masa-masa duduk dalam bintang mana tu, kena ambil kira lah tu, dalam falakiyah lah tu. Habis. Dan qada hajat pada lubang bumi atau tanah merekah yang bukan kita korek. Bila dia tu elok lubang merah dalam tu, padahal tempat tu tempat sarang ulang. Habis kepala kawan tu. Itu makruh tu. Kan makruh. Makruh semua tu sebab menyakiti makhluk Allah. Tapi kalau kita korek tak apa. Dulu korek okey.
zaman dulu ni berak korek tak korek ke mana, jamban dah sebiji, ada sampai 10 beradik nak terberak 2-3 orang, halah kat nak tunggu, lari pegang cangkui, lari pergi tengah padang, gedebuk korek berak dalam padang, orang marah belum macam kerinan, korek berak lalu bang, kami balik basuh di rumah. Memang saya duduk tani dulu tahun 20 tahun lebih lah. Lepas tu pergi duduk rumah kawan di Jambu ni dekat dengan Bermin, dekat dengan Pondok Bermin lah, lalu kot Bermin baru sampai rumah dia. Taman tu lama dulu ni, pergi naik motor lah. Zaman tu masuk haram tak cok, border pun tak cok kan, masuk gitu lah. Tengok tak cok weh, kesah belah masuk gitu lah. Main menara mana pergi tu, zaman tu ada kacau. Dia ingat lagi pergi naik motor haram tak cok pun. Jumpa polis mampus, polis tai, pergi tak cok, belah pergi kali tu lah, pergi kali lain cok, pergi kali tu tak cok, pergi macam mana nak cok, jom lah masuk terus ke tu sampai tadi tu pun. Zaman tu tak kacau tapi hak kali pergi tu pergi cok lah, pergi duduk rumah kawan, pergi duduk jalan kat pondok kat sana lah. Masa tu ada kawan nama Sayuti, pergi duduk rumah dia lah. Rumah dia tak ada orang, mak ayah dia duduk kebun menara, pergi sampai menara tu, kata pergi sampai menara, pergi kebun dia, kebun. Masa tu saya duduk gila makan buah dokong, belah kita tak badai kan, nak jual tu orang baru duduk tanam dokong tu. Tak banyak lah dokong ni, tak banyak, mahal pahit tu. Orang bakat tanah habis, lepas tu dokong satu harga pada muka habis. Kata, oi, dusun hang banyak buah ke? Ada lah, dia kata. Aku nak makan bagi perhabis boleh tak? Dia kata, larat makan. Naik pokok. Tanya ada hak dusun ni? Ada lah. Dokong saja 2-30 helung. Ambil pada muka. Saya tak perasan saya 5-60 helung dusun ni. Tiba macam ni tanah banyak. Dia kata miskin sudah, kami dia beradik kami dalam 100-200 helung lebih gitu ya. Dusun saja. Royan semua. Dokong saja 25 helung. Oh tak. Dia tak ada hak kaya sampai 200-300 helung lah dusun ni. Balik pergi rumah dia tu, siang tak apa lah, singgah masjid kecil berak. Malam tu nak terberak, kata kat dia, weh, terberak ni pergi duduk tengok mana jabat tu, dia tunjuk cangkui. Tak apa, kata macam zaman tu aku dulu pegang cangkui. Pergi duduk tengok, kan hutan banyak. Tak ni kot, kuat pula sawah keluar, pegang cangkui tu lah. Naik dia kata guna, habis lah, habis terus lah. Sentuh aku tu, ulak sawah ni tu. Haram sungguh, terkejut saya cangkui aku debuk bunyi kuat. Boleh tengok ulak sawah. Kata tidak, aku duduk berak dengan tik-tik dengan aku habis. Kata pasal tu. Berak dalam hutan, rumah tepi hutan. Jirau rumah tang tu, berak tang ni. Rumah bukan dekat-dekat kan, di sebelah kampung-kampung. Kalau esok pitang nak tu nampak lak sawah lintas, aku pasal lak sawah tu dah semalam kan. Yalah, cari masjid. Cari masjid. Mangkuk jamban dia kan tak sama kita jangkat guna tu. Tak boleh berak pula. Keluar tak boleh berak masa berak juga. Lepas ada ahli ke tu. Kena sekali kenjui banyak penuh tu. Dia ingat zaman tu. Zaman tu lah okey lah. Kalau dulu macam tu, Yang Muhammad kata, seksa aku main tani ni, hak lain tak apa, nak berak payah lah. Betul, kalau berak, lagu tu baik pergi berak, korek lubang tak apa lagi. Cerita lama, 20 tahun lebih lah. Jarah pergi dulu. Bulan plastik lah. Plastik kau pada zaman tu. Berak je ke cangkui, pergi korek.
Teringat Allah. Aduh. Sentot tu tu. Lari naik duduk atas. Tak apa. Tak senak. Tak senak apa tengah malam hurai pula. Tahan sampai pagi. Tak wani pergi nak sawah. Tu lubang lubang tu kalau lubang Merekah apa tu ada makhluk tu. Tak boleh lah. Satu. Yang kedua lubang tu juga tempat jin duduk. Tu yang merah berak ikut dan tu balik-balik jadi macam-macam kan, pongkok bengkak lah apa semua jadi menyekit tapi hampir berak atas kepala jin tu pada tahan kan. Berak korek sendiri lah lubang dah kawan korek lubang teruk kan. Duduk tengah tidak buah atas muka. Kalau kita duduk tempat jin tu pun kita sepak lah kan. Kalau macam doa Ha? orang bilahi dalam kursi tu. Tak boleh, tak ada. Pasal lubang tu tempat dia. Ada. Ada yang macam Dah lah, di rumah dia pergi hambat dia keluar pula. Jadi gitu. ya kita. Ya, gitu. Dan makruh qada hajat pada tempat orang berhenti berteduh. Orang duduk tumpang berehat tu pergi khantam tepi tu. Dulu tu sembah wakaf bagi wakaf Tak ada kerja jenis tik kenak dah dulu banyak ni tu jenis duduk kampung ni dia kan ada kerja jahat apa. Habis tak ada dulu kampung dulu ada. Kan kampung dulu ni kalau kita pergi tahu ada bangsa geng duduk poin-poin kan. Geng tu duduk pergi tutup berak tepi tu. Cukup kenak memang esok. Bahasa ni orang kata kasar. Hebat kata lain pada baru ni dah berak. Orang kita macam cakap gitu lah. Aku kata tak ada orang lain dah ni. Baru ni berak kan. Memang bahasa dia tu. Hari ni pasal man ni tahu pula. Bahasa orang Kedah cakap tu. Ajak. Baru ni tak ada orang lain dah ni. Kan? Dia mesti cakap tu ya. Tak ada ni. Ni barang siapa yang berak. Tak ada. Orang Kedah tak cakap tu. Dia mesti kata baru mana ya. Tu lah. Elak mana tu. Tak ada duk guna bahasa ni. Biasa bahasa harian tu. Tempat orang teduh ni zaman-zaman sebab tu kita dia bicara ni. Dia orang kata apa? Kena zaman. Zaman-zaman dulu tu ada Allah kan. Biar empat orang duduk tentang tu kan. Yang ada kadang tentang balik-balik tambat lembu dekat menyembang. Itu orang tu tu. Rumah saya tu ada satu masa duduk batas tepi sungai tu ada bangsai banyak bakat dulu tu. Zaman tu elektrik tak ada lagi. Duduk masa tu mana ada elektrik ni. Ayam tak ada pakai gasolin ni. Gasolin dengan ceh lepas tu kita ayam kan. Dia tambah. Dia batas besar tu baru dah jalan. Main batas ni semua batas ban. Kadang-kadang segan nak biar kampung hantam batas tu. Kok teruk dulu kampung. Ada hiburan. Baca orang tu. Bermula kaedah tiap-tiap binatang habis lah. Ini akan datang insya-Allah malam esok. Akan cerita lah. Bermula kaedah tiap-tiap binatang suci sekalian pada ketika hidup melainkan anjing dan babi. Balik esok. Dah balik esok. Pun tangguh.